أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian 7 sifat dinamakan dia sifat maknawiyah, dan iaitu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Nah, musannif kita tuai kitab ni duduk dalam menyatakan sifat 20 lagi lah. Yang mana kita setuh mari dah sifat maknawiyah. Sebagai wak perkenalan dengan sifat maknawiyah ni, iaitu khilaf di antara bilangan sifat maknawiyah ni duduk tangga mana di antara dua jalan ulama, iaitu kaum Asy'ari dan juga kaum Abu Bakar Al-Baqillan. Kemudiannya tuai kita kata dan iaitu sifat maknawiyah ni kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Sifat maknawiyah ya dosa ni iaitu sifat melazimkan daripada 7 sifat hak dulu, iaitu sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat qudrat, irada, ilmu, hayat, samu, basar, kalam. 7 sifat dulu tu dikatakan sifat ma'ani, sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya
di sisi ulama ya bila di sisi ulama hak masyhur ni lah, iaitu bila sampai kepada 20. Semakalah hak kita duk bila ni, hak kita duk mengaji, orang panggil mengaji sifat 20. Nah sebab sifat 20 ni hak masyhur dah. Nah lepas tu mula-mula sekali iaitu kaunuhu qadiran, iaitu keadaannya yakni Allah Subhanahu wa taala tu qadiran yang kuasa. Yang kuasa ni yang melazimkan daripada ada sifat apa? Sifat kudrat di zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sifat kudrat di zat Allah Subhanahu wa taala, maka ia timbul satu kala kuih, iaitu keadaannya Allah Subhanahu wa taala ni yang kuasa. Kita reti pula apabila ada kuasa di zat Allah taala, kita reti lepas daripada tu iaitu Allah taala kuasa. Sebagaimana kita tahu kata kita ni ada rang. Apabila kita ada rang, maka timbullah satu kala kuih dalam diri kita, iaitu kala kuih gagah. Kala kuih gagah ni kita reti, sekadar reti nak tunjuk kata gagah ni duk betul mana, tak boleh nak royak, tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak tunjuk. Dan juga nak royak kata dia tak ada pun kita reti kata orang ni gagah. Sebuah lagu mana kita nak akid misalnya serupa kawan guru kita mari di satu tempat. Lepas tu dia royak kita nak ku jumpa dengan anak penakil mu. Di mana? Di jalan. Lepas tu rajin gagah anak penakil. Gagah. Lepas tu apabila dia royak kata gagah ni kita retilah. Gagah ni timbul daripada kuasa duk di anak penakil dia. Berartinya anak penakil dia tu ada sifat berkuasa. Ada kuasa duk dia tu sebab ada rang dia. Sebab itulah dia tu gagah. Sebab tu dia gagah. Kita reti daripada kala kuih. Hok mana satu kala kuih ia timbul daripada ada kudrat di anak penakil dia saat ni. Habis wa muridan dan muridan, keadaannya Allah Ta'ala ni yang berkehendak. Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni timbul satu sifat lagi, satu kala kuih di sisi mana, iaitu di sisi ada iradat di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iradat ni lah Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menentu. Dia menentu di azali lagi. Yang menentu benda hak mungkin lah. Benda hak mungkin sebab takluk bagi kudrat, takluk bagi iradat ni, ya takluk kepada benda hak mungkin, hak boleh jadi kedua belah. Nak ada nak tak ada boleh jadi. Apabila benda tu nak tak ada nak ada boleh jadi ni, Allah Taala takluk pada sebelah tu. Sebelah hak dia nak buat, dia takluk kepada balik nak buat tu, balik hak tak saya buat ni dia takluk kok tinggal. Dia tak buat. Sebab itulah dengan kudrat iradat ni dia takluk kepada gapo dia saat ni yang mungkin. Hak wajib dia tak takluk. Gapo dia wajib iaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Ta'ala ni dia tak takluk, dia tak menentu. Sebab dia ada di azali dah. Hak nak menentu ni iaitu benda hak nak ada boleh, hak nak tak ada pun boleh. Kemudiannya
dia menentu di azali. Nah kata hari sekian, tepat sekian, nak timbul muka tu, nak panas, nak sejuk. Nah kalau dia takluk kok sejuk di azali, nah pada masa hari ni lek panas tu dak lah. Kalau dia takluk lek panas, lek sejuk tu dak lah. Sebab dia takluk salah balik sebelah yang mungkin. Nah supaya apa? Supaya anak kita ni lah, anak kita hok tak ada lagi masalah. Nah hok tak ada lagi. Nah kemudiannya, nah bos apa masa beranak. Nah bos apa masa beranak. Nah di hari itu tu, nah iaitu hari beranak anak kita ni Allah Taala takluk di azali lagi dah. Nah daripada hak tak ada nak boleh, nak ada pun boleh takluk kata hari tu akan timbullah anak. Boya timur hak balik tak ada saat ni dak dah lah. Dia jadi ada selalu dah. Nah berartinya menentu dengan iradat. Lepas dengan menentu ni, nah hak ni lepas dah daripada bahasa dulu. Nah iaitu kudrat iradat dulu. Lepas tu ya timbul satu kala kuih. Kita reti di sisi ada, nah kehendak di zat Allah Taala. Bahawa kita reti ni, kita kena ya reti kata keadaan Tuhan ni, nah yang mengkehendak. Timbul satu kala kuih. Wa aliman, dan kaunuhu aliman, keadaannya Allah Ta'ala yang mengetahui, yang tahu. Wa hayyan, dan kaunuhu Ta'ala, nah hayyan, nah wa sami'an, dan keadaannya Allah Ta'ala yang mendengar, yang mendengar. Hak ni ia melazim daripada ada sifat ilmu di Allah Ta'ala, ada sifat hayat di Allah Ta'ala, dan juga ada sifat samuk di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada sifat ni, nah timbul kala kuih kaunuhu aliman, keadaan Tuhan ni yang mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan Tuhan ni yang hidup. Lagi pula kaunuhu sami'an, keadaannya Allah Ta'ala yang mendengar. Ya timbul kala kuih pula. Nah supaya kita bandingin misal sekali lagi lah. Nak kita nampak jarah-jarah. Nah iaitunya supaya kata saat ni lah, hak tak ni kita misal kata gagah. Hak ni hak apa, hak dengar pulaknya. Dengar. Supaya kita mana jumpa dengan satu orang. Nah lepas tu orang tu, nah kita kecek dia. Nah panggil mak. Nah buat kita panggil mak kau ya. Nah dia paling piah lalu dah. Nah dia paling piah lalu dah. Lepas tu kita reti kata gini. Oh mak ni telinga duk molek lagi, tua pun. Nah telinga je duk molek lagi, tua pun. Lepas tu kita reti mana? Reti dia boya paling tu. Dia kata mak ni, nah dengar molek lagi. Apabila kita dengar molek lagi saat ni reti daripada mana? Daripada ada sifat samuk, sifat dengar duk di, nah mak saat ni kita panggil koho-koho ya. Nah tapi dia paling sungguh. Supaya kejut. Nah tu nak ayat kata, nah kita reti satu kala kuih dengar duk di, nah zat bagi mak saat ni tu. Lepas tu sifat dengar suku. Nah sifat dengar suku. Lepas tu sifat keadaan dia hak kita reti daripada ada sifat dengar duk di mak saat ni kita reti suku pula. Manakah dia paling tu? Ada sifat dengar dia tu. Tengok panggil koho-koho ya. Nah dia pun nah paling piah selalu dah. Habis. Wa basiron, yakni kaunuhu basiron, keadaannya Allah Ta'ala yang nah melihat. Supaya saat ni lah. Wa mutakalliman, yakni kaunuhu Ta'ala mutakalliman, keadaannya Allah Ta'ala yang berkata-kata. Nah tertengok kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Nah pada minggu dulu silap sikit. Nah iaitunya tertengok kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah iaitunya takluk kepada hak wajib, hak harus dan juga hak mustahil. Nah ia royak belaka.
Nah takluk kale orang panggil takluk dilalah, takluk tunjuk. Kalau pasal kita nak bergerti mudah-mudah royak. Tuhan royak gopo, royak hak mustahil, royak hak wajib, royak hak haruh. Lepas tu kita akid satu ayat masa hari tu ni. Tuhan buat dalam langit bumi dalam masa ni hari hak sungguh. Kita royak sampai ke 7 hari tambah. Hak tu silap dia. Silap tu. Ukarlah. Iaitu Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala royak kata dia buat langit bumi ni dalam masa ni hari. Hak ni dia royak buat langit bumi ni iaitu benda yang haruh bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab langit bumi benda yang mungkin benda yang haruh. Lepas tu Tuhan royak kata dia buat hak haruh. Lepas tu satu muskilah lagi lah daripada kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu mana tak suara, tak ada huruf, tak ada dulu, tak ada kedia di. Lepas tu hak Nabi Musa dengar atau Quran hak kita duk baca ni, jadi ikut huruf, jadi ikut suara, hak tu balas mana? Tak bersekir ke? Bersekir. Sekali tu hak azalinya, iaitu tak huruf, tak bersuara, tak dulu, tak kedia. Kama dia kita duk baca Quran, kalamullah. Pakuk mana? Tubik suara seperti tu juga supaya kita kecek ni. Yang ayat katanya, kale, atau Quran hak kita duk baca ni sebagai madlu bagi sifat kale duk di zat Tuhan. Ni dalil kata ada sifat kale di zat Allah Taala. Tengok mana? Tengok Quran ni. Tengok Quran. Lepas tu Quran tak berhuruf ke? Huruf alif ba tak sampai kepada ya. Berhuruf. Hak ni hak yang tulis dah ni. Lepas tu kok mana? Tak bersekir ke? Hak tu sebagai madlu. Lepas tu kita nak wirti di antara madlu hak tunjuk gi kepada hak asal ni. Kita nak akid misal nak nampak lah. Supaya guna. Masalah. Supaya kita lagi kecek dengan orang putih. Kita kecek dengan orang putih. Lepas tu kita nak wirti ni. Nak dia reti kita kecek bahasa Melayu. Nak dia reti ni iaitu kita kena pusing pergi kepada tulis. Tulis tu tulis bahasa dia. Tulis bahasa dia sebab nak dia reti. Tulis bahasa dia lagu tu makna tu. Barulah dia reti. Lepas tu lihat dia saat ni tu. Noyak kata tengok dia muni kecek baik ni. Padahal kita ni sifat kala kita kita orang Jawi ni kecek Melayu. Lepas tu pergi tulis jadi pasal putih ni, dia tunjuk di atas kata kita kecek lagu ni dah. Pasal putih kalau lemu dia kata lagu mana. Kita kecek lemu. Lepas tu dia pergi tulis pasal dia tu. Nak dia reti tu jadi kok dia adalah. Lepas tu dia royak kata kita ni orang kecek Melayu ni kecek kata lemu. Lepas tu dia tulis pasal dia. Lepas tu barulah dia reti. Hak ni nak win apa? Sebab itulah kala Al-Quran, hak kita duk baca ni kalamullah. Kalamullah. Tapi dengan gopo? Dengan Quran ni hak kita hak huruf surah kita duk baca ni sebagai madlu yang tunjuk di atas kalam Allah hak azali hak tak huruf tak surah tu. Ya gitu. Habis dan mustahil pada hak Ta'ala hak Allah Ta'ala 20 sifat. Habis dah lah hak sifat wajib. Kemudiannya tuan kita pun nak masuk kepada sifat hak mustahil pula. Dia katanya dan mustahil pada hak Allah Ta'ala, yakni mustahil nani no ada tak leh. Mustahil ni tak leh jadi sama sekali atau nak ada tak leh pada hak Allah Ta'ala, yakni pada zat Allah Ta'ala ni tak leh jadi gapo. 20 sifat ni tak leh jadi sama sekali di zat Allah Ta'ala. Lepas tu 20 sifat mana kata?
dan iaitu 20 sifat hak mustahil ni, hak tak sau di akal kita, kata ya nak timbul, ya nak jadi, ya nak ada, nah ya nak reti ni, tak boleh jadi, iaitunya segala lawe 20 sifat yang tersebut, iaitunya 20 sifat. Nah 20 sifat iaitu lawe bagi 20 sifat hak telah disebut mari dah, iaitunya wujud, kidam, wujud, lawe bagi ada iaitu tak ada. Tak ada Allah Ta'ala ni iaitunya sifat hak mustahil di atas zat Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan ni tak boleh jadi sama sekali. Nah sebab apa? Sebab tak ada Tuhan, semua ni tak akan ada, tak boleh nak ada. Kata gilah hak ni misal banding misal. Nah dalil kita telah sebut mari dah. Dan juga kidah sedia Allah Ta'ala, nah iaitunya mustahil lawe bagi kidah iaitunya baharu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni mustahil, Allah Ta'ala tak boleh nak baru. Sebab baru ni ia berhajat kepada yang menjadi. Nah apabila berhajat kepada menjadi, Tuhan kena tupai muka dah lah. Kena tupai muka. Apabila tupai muka, nah iaitunya nah lemuh Tuhan, lagi pula baru Tuhan, bersakut paut kepada sifat tak sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata gilah ada juga baqa mukhalafah. Nah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah. Nah lawe dia semua ya lawe baqa iaitunya binasa. Nah lawe kekal iaitunya punah mati binasa. Kata gilah lawe bagi mukhalafah bersalah Allah Ta'ala dengan yang baru ni, Allah Ta'ala tak serupa dengan benda baru ni. Nah lawe dia gapo dia iaitunya Allah Ta'ala gi serupa dengan satu jenis atau satu muka daripada benda yang baru. Hak ni mustahil juga. Tak sah kata nak serupa semua, serupa so je pun tak juga. Dan qiyamuhu bi nafsih. Nah Allah Ta'ala ni nah berdiri dengan sendiri. Allah Ta'ala tak tupai muka, nah tak tupai muka lain, nah tupai alat pegawai, nah tupai gu ni dak. Nah kerana apa? Lawe bagi qiyamuhu bi nafsih iaitunya Allah Ta'ala berdiri dengan yang lain, tupai muka lain. Kata gilah wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal Allah Ta'ala mustahil lawe dia iaitunya berbilai-bilai. Hak ni kita telah bicara habis siap lah dah. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Hak ni baru lepas pada minggu lepas, minggu ibu ni dah habis 20 sifat hak lawe ni iaitunya tak boleh jadi sama sekali. Nah iaitu mustahil sama sekali. Nah pada hak Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Habis. Dan harus pada hak Allah Ta'ala, yakni pula sifat lagi, sifat Allah Ta'ala lagi, iaitunya sifat yang harus bagi zat Allah Ta'ala, iaitunya gapo dia? Berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia kan berbuat tiap-tiap mungkin. Jadi nah Allah Ta'ala ni nah bersifat dengan harus dia ni, iaitunya harus dia buat mungkin, dan juga dia nak tinggal buat mungkin ni harus juga. Dia nak buat, dia tak saya buat. Nah hak ni harus bagi Allah Ta'ala. Nah dia nak buat kita atau dia tak saya buat kita ni harus bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Dan wajib baginya tiap-tiap kamal yang layak dengan zatnya yang maha mulia. Sikit lagi lah, nak habis dah. Kemudiannya hak saat ni cukup lah. Sifat wajib lepas maridah, sifat mustahil lawe dia lepas maridah, dan juga sifat harus nak bagi Allah Ta'ala satu saat ni, iaitunya Allah Ta'ala boleh buat mungkin. Nah nak buat pun boleh, tak saya buat pun boleh. Nah hak ni satu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Boleh terima dua belah. Kalau dia buat, hak lik tak buat terdak lah. Kalau dia tak buat, hak balik buat terdak. Lepas tu satu lagi wajib bagi kita. Hak saat ni 20 sebagai kita bila ya.
Lepas tu sifat tu sekadar 20 tu kan? Ada banyak sifat kesempurnaan bagi Allah tu, banyak. Di sini dia kata dan wajib baginya bagi Allah, wajib bagi Allah tiap-tiap kamal, iaitu tiap-tiap sifat kesempurnaan. Sifat hak sempurna. Nah, lagi pula yang layak bagi Tuhan ini, hak ni wajib bagi Allah Taala semua. Nah, kadang-kadang sifat yang layak juga, sifat yang sempurna juga tapi tak layak. Ada juga. Nah, sifat sempurna tapi tak layak. Gapo dia? Nah, misalnya lah kita nak misal gajah dia. Gajah, nah, gagah, rang dia banyak. Nah, tapi dia tak layak nak naik pohonnya. Nah, gajah ni walaupun dia gagah setara mana pun, nah, dia tak layak nak naik pohonnya. Nah, berartinya, nah, Allah Subhanahu wa taala di sini tuan kita kata, nah, semua sifat hak sempurna, hak yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib Allah taala bersifat dengan nah sifat yang sifat yang sempurna semua. Nabi dengan zatnya, layak-layak tu dengan zatnya, zat Allah yang maha mulia, yang maha mulia. Dan mustahil atasnya, atas Allah lagi pula tak boleh jadi sama sekali, tak sahu pada akal. Nah, wajib kita pergi kata mustahil, segala kekurangan. Nah, segala kekurangan, jadi segala sifat kekurangan di atas Allah. Kita wajib kita pergi kata semua sifat hak molek, sifat hak layak, sifat hak sempurna ni wajib bagi Allah Taala. Bukan sekadar 20 tu dak. 20 wajib kita tahu dengan dalil, dengan tafsili. Lepas tu soal lagi wajib kita tahu, nah, wajib kita kenawi dapat dengan dalil, iaitu lawe dia. Lepas tu hak kekurangan semua tu kita wajib pergi kata tak boleh jadi dengan Allah Subhanahu wa taala, nak bersifat dengan sifat kekurangan sama sekali. Hak ni wajib kita pergi balas tu. Habis. Dan wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam siddiq dan amanah dan fatanah dan tabligh. Nah, tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Patu satu isytihar lah, iaitu tak yasu dia akan mari bersama-sama dengan adik kakak ahli kampung kita pada malam Selasa ni. Nah, ia mari di atas nama Zairah boleh rajak, serta dia nak kecek atau dia nak sampaikan, nak menyata tetengah satu peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala nak menjalankan Nabi daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Kemudian dia mi'raj naik ke langit. Nah, dan juga pada malam tu nah, Nabi terima semaya, terima semaya dan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Patut tak yasu. Nah, haraplah kepada semua ahli kampung kita ni mari semaya maghrib sini. Nah, kita patut dengar kisah Isra' Mi'raj daripada tak yasu pada malam Selasa ni lah. Beramai-ramai. Nah, kaum ibu di rumah minta kita sapa, dan pemuda-pemudi kita ni bolehlah kita sama-sama dalam majlis nak Isra' Mi'raj daripada tak yasu belaka, insya-Allah.